Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Dengar? Okey ya? Dengar jelas. Alright. Suara saya okey ya? Ada sangkut Okey, ke? dengar. Okey ya, alright. So macam mana kita teruskan ke Dah, kan? okey ya? Saya rasa bolehlah kita teruskan je lah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah nikmat iman dan Islam serta nikmat sihat tubuh badan, nikmat kelapangan waktu pada malam ni insya-Allah untuk sama-sama kita mengumpas isu semasa yang berlaku pada hari ini, terutamanya khususnya di negara kita berkaitan dengan sektor ekonomi. Jadi insya-Allah sebelum saya meneruskan panjang lebar bersama panel kita pada malam ini, mungkin Nyalin yang baru join tu boleh respon sikit, suara okey ke kan? Mungkin boleh share ataupun wave sikit ke, lambai-lambai sikit kan, supaya dia punya traffic MPP punya live malam ni insya-Allah kita cuba kongsikan, kita cuba capaikan kepada rakan-rakan Nyalin. Saudara-saudari sekalian, tempoh COVID-19 di Malaysia sekarang ini telah pun memasuki hampir sekitar 2 bulan ke 3 bulan. Termasuklah pada kali ini ataupun pada saat ini, kerajaan telah menetapkan suatu pendekatan yang dinamakan sebagai PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. So maksudnya sebelum PKPP ni ada juga PKP, ada juga PKPB dan ada lagi PKPD diperketatkan. So antara tempoh-tempoh yang berlaku ni ada beberapa pakej kerajaan yang telah diperkenalkan khususnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas dari segi pendapatan mereka. Jadi malam ini insya-Allah kita akan sama-sama mengupas satu tajuk yang dinamakan sebagai BPN ataupun Bantuan Prihatin Nasional dan juga Penjana. Penjana ni dia nama pendek kan, nama panjangnya Pelanjana Semula Ekonomi Negara. So antara dua perkara ini sejauh mana memberi kesan ataupun membantu ekonomi di negara kita khususnya di sektor-sektor ekonomi yang terlibat. Jadi insya-Allah pada malam ini live ekonomi anjuran Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia 2019-2020 membawakan khas seorang panel yang kita jemput khas bagi mengupas isu pada malam ini, iaitu beliau Tuan Azri Azhar yang merupakan seorang ahli ekonomi di sektor kewangan. Apa khabar Tuan? Sihat? Sihat. Macam mana raya okey tahun ni? Lupa macam tahun ni ada raya. Sebab duduk rumah je, so tak boleh pergi mana. Kan? Ya. Okey baik Tuan. Secara ringkas untuk kata apa? Pergerakan ataupun malam ni lah kita punya proses malam ni. Saya akan tanyakan beberapa soalan sebagai pusingan pertama, mungkin dalam 3 soalan ataupun 4 soalan. Kemudian habis pusingan pertama, saya akan buka soalan kepada rakan-rakan yang lain, mungkin ada yang daripada komen di IG ataupun mungkin ada yang PM di WhatsApp. So kita akan buka lah kepada soalan kepada rakan-rakan yang lain sekiranya mereka ada. Dan yang pusingan terakhir yang ketiga adalah kita akan mungkin secara konklusi lah ataupun secara kata apa harapan daripada Tuan Azri sendiri berkaitan dengan BPN dan juga berkaitan dengan Penjana yang merupakan inisiatif kerajaan buat masa ini dalam menghadapi cabaran ekonomi yang melanda dunia sekarang. So untuk pusingan pertama ni okey Tuan lah, ready ya? Okey. Okey. Mungkin untuk pengenalan lah, untuk permulaan secara ringkas BPN dan Penjana itu sendiri. Mungkin secara ringkas Tuan boleh kongsikan kepada rakan-rakan. Silakan Tuan. Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator. So secara straightforward lah. First kita kena tengok dekat dunia global sekarang ada banyak peristiwa yang sedang berlaku. COVID-19 tu salah satu daripadanya lah. Lepas tu kalau kita tengok di US sekarang ada pergolakan sosial Black Lives Matter. Di Hong Kong ada pergolakan sosial kerana pihak dari China menekan orang-orang di Hong Kong. Lepas tu ada lagi banyak lagi perkara yang sedang berlaku di dunia. Tapi rasanya tahun 2020 ni memang didominasi berita tentang COVID-19 lah. Ya. So Malaysia pada awalnya pada bulan Januari terdapat beberapa kes lah. Mulanya hanya kes import. Lepas tu pada bulan Februari ke bulan Mac dah ada banyak kes yang melibatkan warga tempatan. So dari situ kita boleh tengok kerajaan Malaysia mula memberi inisiatif ataupun package stimulus dari kerajaan
pertama diberi oleh bekas Perdana Menteri Tun Mahathir pada awal bulan Mac. Lepas tu package prihatin yang kita akan bincang, and then package penjana. So package prihatin ni sewaktu dibentangkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia lebih fokus kepada, kalau saya boleh guna kata ni, survival untuk isi-isi rumah dan bisnes. So bila kita tengok isi-isi rumah, kita tengok diorang bagi wang tunai secara langsung kepada isi-isi rumah B40 dan buat kali pertama kali ni M40. Tapi waktu itu saya rasa pihak kerajaan masih rasa ancaman COVID-19 belum lagi capai di tahap yang kritikal lagi. Sebab tu kalau kita tengok diorang bagi inisiatif yang hanya cukup pada tahap untuk pada lebih maksimum 3 bulan saja. Diorang juga memberikan tunai kepada warga OKU dan juga warga bujang dan warga-warga frontliners dan pelajar. So pada saya inisiatif tunai tu hanyalah cukup untuk survival sajalah 3 bulan. Kemudian inisiatif untuk PKS juga diberikan dalam bentuk tolakan cukai, tapi yang paling bagus pada pihak saya, pandangan saya ialah subsidi upah ataupun wage subsidy dalam bahasa Inggeris. Maksudnya kerajaan akan memberikan wang kepada pihak pekerja supaya mereka terus terus bekerja untuk pihak majikan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh kerajaan lah. Lepas tu pada bulan 2-3 minggu lepas, kita dapat tengok pihak kerajaan memberikan inisiatif penjana. Pada pandangan saya, penjana pun ialah lanjutan apa yang diberikan dalam prihatin. Maksud saya kalau kita tengok bentuk-bentuk yang diberikan seperti pemberian tunai untuk isi rumah hanya cukup untuk sampai bulan September. Sama juga untuk PKS, majikan hanya cukup untuk sampai bulan September. Pendapat saya sebab mereka buat begini supaya kita dapat lebih tahulah apa plan untuk medium atau jangka panjang pada bentangan bajet pada bulan November. So secara keseluruhannya pada pendapat saya ialah hanya cukup untuk survival lah. Tapi kalau kita tanya pada setiap ahli ekonomi di Malaysia ni, mereka lebih tumpu pada apa plan jangka masa panjang, kerana kalau kita tengok di Malaysia ada banyak lagi perkara yang masih belum diselesaikan seperti pengangguran belia, youth unemployment, ketidaksamaan social inequality. So benda ni tidak dapat diselesaikan dalam satu stimulus package, kerana ini memerlukan pelan jangka masa panjang. Okey tuan, itu je. Yep. Alright. Yang saya dapat simpulkan dari soalan pertama ni, BPN dan penjana ni dia lebih kepada macam duit poket ataupun kita kata dia lebih untuk starting. Maksudnya bukanlah bila dapat duit tu kita boleh berbelanja sakan kan. Bukan mana kita boleh enjoy kan. Tapi just sekadar untuk survive selama 3 bulan sebagai persediaan apa yang berlaku lah COVID-19. Itu secara keseluruhan lah kan. Ya. Cumanya okey, kita pada soalan kedua. Cumanya bila kita lihat kadang-kadang ada beberapa keluarga yang macam dapat bantuan tersebut tetapi ada tanggungan yang banyak. Mungkin ada anak ramai, mungkin ada yang loan kereta, loan rumah. Maksudnya tanggungan masing-masing dia ada masing-masing punya komitmen lah. So bagaimana fungsi ataupun bantuan BPN dan penjana yang diberikan oleh kerajaan tersebut dapat kita kata menghidupkan semula. Maksudnya kitaran ekonomi kan tak bergerak kan. Masyarakat pun tak keluar, berbelanja pun ada limitasinya. Cumanya bagaimana bantuan tersebut dapat membina semula kitaran ekonomi, seterusnya dapat menghidupkan semula sektor nasional untuk fokus dalam ekonomi lah. Sila tuan. Okey. Pada pendapat saya, bila kerajaan membuat inisiatif tersebut,
mereka hanya dapat data apa yang diberikan oleh pejabat statistik lah. Pihak statistik, diorang pun ada limit diorang. Maksud saya, diorang tahu isi rumah mana yang memerlukan, tapi diorang tak tahu di dalam isi rumah tu ada berapa ramai orang, ada berapa banyak tanggungan. So, pada pihak kerajaan, saya rasa diorang tahu mana mereka harus salurkan bantuan, tapi diorang tak tahu apa yang sedang berlaku di isi rumah kerana tidak cukup data. Okay. Kalau kita tengok, kalau isi rumah tu betul, mereka ada komitmen-komitmen lain seperti pinjaman perumahan, pinjaman kereta. So kalau kita tengok dalam prihatin dan juga bencana, pihak kerajaan ada memberikan moratorium pinjaman. Maknanya diorang akan tangguhkan pinjaman tersebut hingga 6 bulan. Tapi ini hanyalah tangguhan. Kalau kita tengok apa pihak statistik baru post pada minggu lepas, kita dapat tengok kadar pengangguran naik sehingga 5% kalau tak silap. So itu pun kalau kita tengok definisi penganggur pun kita rasa dia tak memberitahu apa yang sedang berlaku sebenarnya dalam Malaysia ni. Kita tak tahu siapa 5% tu. Okay. So ada banyak limitasi yang pihak kerajaan tidak tahulah. Sebab tu bila kita tengok apa pihak kerajaan yang cuba beri inisiatif ialah dari atas saja. Mereka dapat tahu apa yang berlaku dari atas saja, tapi diorang tak tahu di bawah tu apa yang sedang berlaku. So, sebab itu kita tak dapat, pihak kerajaan tak dapat target specifically sebab mana yang memerlukan bantuan tersebut. So kalau kita nak tahu apa lagi kerajaan yang perlu buat, seperti saya ada sebut tadilah, setiap krisis ada peluang. Pada pendapat saya, ini peluang baik untuk kerajaan untuk memberi inisiatif-inisiatif seperti work from home ataupun gig economy. Sebab kalau kita tengok di Malaysia ni, ada mereka yang mempunyai kemahiran tersebut dan ada mereka mempunyai semangat keusahawanan untuk menjalani ekonomi dari bawah hingga ke atas. So saya rasa kerajaan perlu beri perhatian kepada komuniti tersebut sebab di situlah hasil ekonomi pada masa akan datang. Dapat mostly bila kita sebut BPN bantuan ni ataupun dia saya nampak daripada dua situasi lah. Maksudnya pihak kerajaan pun ada side effect-nya dan pihak penerima, terutamanya golongan-golongan kecil, terutamanya anak muda ni pun ada efeknya. Cumanya bila tuan sebut gig ekonomi tu saya tertarik sikitlah. Sebabnya ialah dengan kadar pengangguran 5% dan yes, kita pun tak tahu siapa yang terkesan dengan 5% tu. Cumanya bila sebut gig ekonomi tu, saya nampak tu merupakan backup plan kepada mereka yang terkesan. Mungkin ada yang diturunkan pangkat. Sebelum ni pun kita pernah tengok AirAsia buang ataupun dia punya minimizekan dia punya staff. Ada beberapa staff yang terkesan. So bila sebut gig ekonomi ni, saya nampak itu adalah kesan baik kepada anak muda khususnya untuk membina semula lah dari segi pendapatan dan sebagainya. Cumanya bila kita lihat nak kaitkan gig ekonomi dan penjana ni, mungkin ada selain untuk penjana ni mungkin ada peluang ataupun kita kata channel yang baik ataupun channel yang positif kepada anak muda dalam usaha kerajaan lah untuk mempekarkan penjana ni. Mungkin ada inisiatif lain dalam membina semula ekonomi di Malaysia khususnya kepada anak muda. Okey, kalau kita tengok secara sejarahnya, sejak dari tahun 2008-2009, Global Financial Crisis, bila kita tengok statistik, mereka yang bekerja di dalam sektor informal makin naik. Tapi seperti apa yang saya cakap lah, data yang diberikan oleh pihak statistik, kita tak tahu apa yang sedang berlaku sebenarnya. Tapi pada pendapat saya, hipotesisnya apabila mereka dibuang kerja, mereka mungkin backup plan mereka masuk ke dalam sektor informal seperti bekerja sendiri, buka kedai sendiri. Setiap krisis mesti ada kesan-kesan terhadap semua orang termasuk di dalam sektor pekerjaan di Malaysia. So bila kita tengok di setiap krisis ni, pada pendapat saya krisis COVID-19 ni ada kesannya terhadap pekerjaan di Malaysia. Contohnya mungkin kalau
kita pergi restoran, kedai tu ada 10 pekerja. Tapi disebabkan COVID-19 ni penjarakan sosial yang diberikan oleh kerajaan, mungkin pihak majikan hanya nak hire 7 pekerja je. So lagi 3 pekerja akan dibuang. So itulah masa depan pekerjaan kita. Ada pekerjaan akan hilang secara selama-lamanya, tapi kita tak tahu pekerjaan yang mana akan hilang selama-lamanya. Tapi bila kita tengok apa yang berlaku pada 3-4 bulan yang lepas, kita tengok sektor pelancongan terjejas teruk. Sektor peruncitan pun terjejas teruk sebab kita tak boleh keluar dan berbelanja. Sektor F&B pun terjejas. So bila kita tengok sektor-sektor ini, mereka akan terjejas dan kita kena fikir apa jenis pekerjaan yang akan wujud dalam 10-20 tahun akan datang. Pendapat saya, gig ekonomi mungkin salah satunya lah, tapi kita tak tahu apa definisi gig ekonomi pada pihak mereka. Maksud saya pihak kerajaan lah. Tapi pada pendapat saya, jawapan tu sangat subjektif. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam masa 10-20 tahun, tapi pada saya nak cuba try optimistik lah. Pada pendapat saya, kita beri inisiatif yang cukup kepada mereka yang mahu hidupkan gig ekonomi, sebab dunia semakin bersaing kuat. So kita perlu ambil peluang tersebut dan beri inisiatif yang sepatutnya. Okay, dapat saya simpulkan ini juga dia bergantung kepada inisiatif masing-masing lah. Bagaimana dia memanfaatkan bantuan diberikan. Sebabnya kerajaan dah menyediakan platform, dah menyediakan bantuan secara dah ada lah dia punya amount dan sebagainya, dan bergantung kepada penerima lah bagaimana dia memanfaatkan bantuan tersebut. Okey, sebelum saya meneruskan untuk soalan seterusnya, mungkin rakan-rakan yang join pada siaran langsung pada malam ini boleh share video ataupun share live pada malam ini supaya kita dapat kongsikan lah, kita dapat sebarkan perkongsian pada malam ini supaya apa yang berlaku di Malaysia kita khususnya dalam sektor ekonomi ni dapat kita sama-sama maklum. Sebab kadang-kadang ada yang jenis pelatau kan, ada yang jenis keyboard warrior. So masing-masing dengan assumption masing-masing yang tidak ada fact and figure. So ajak yang lain untuk join malam ni, insya-Allah kita sama-sama clearkan apa yang perlu dibincangkan pada malam ni. Dan suka saya maklumkan, sekiranya rakan-rakan lain ada soalan, ada ada cadangan dan sebagainya, boleh tulis di ruangan komen. So insya-Allah saya akan di hujung live pada malam ini saya akan utarakanlah kepada Tuan Azri untuk kita kupas sama-sama, insya-Allah. Okey, baik tuan, kita terus pada soalan seterusnya. Sebenarnya bila kita sebut BPN dan ataupun penjana ni, inisiatif kerajaan itu adalah disebabkan berlakunya COVID-19. Maksudnya kalau tak berlaku COVID-19 mungkin ada benda lain, ujian ataupun cabaran dan sebagainya. Tapi bila berlakunya COVID-19, sektor ekonomi adalah sektor yang paling terkesan dan memberi kesan juga kepada sektor lain seperti sektor pendidikan, sektor agama dan sebagainya. Cumanya mungkin dari perspektif tuan lah sebagai ahli ekonomi di sektor kewangan, bagaimana bantuan BPN dan penjana daripada kerajaan sendiri dia dapat menghidupkan sektor ekonomi, kitaran ekonomi, dapat menjana lagi kitaran ekonomi ini seterusnya bersaing dengan negara-negara luar lah. Kita faham negara luar pun terkesan dengan COVID-19 dan mereka pun ada inisiatif masing-masing untuk bantu rakyat mereka. Jadinya bagaimana inisiatif yang diberikan oleh kerajaan sekarang ni melalui penjana ataupun BPN dapat bersaing dengan ekonomi, bersaing dengan negara lain dalam sektor ekonomi itu sendiri. Silakan tuan. Okey. Seperti apa yang saya cakap, pada pendapat saya BPN dan penjana ni hanyalah cukup untuk jangka masa yang pendek sajalah. Maksud saya kalau kita tengok secara detail inisiatif yang diberikan seperti pemberian tunai secara langsung dan pemotongan cukai untuk PKS, ia hanya cukup untuk tampung untuk pada jangka masa yang pendek saja. So bila kita tengok apa kerajaan, apa negara-negara seperti di ASEAN yang sedang buat, kita tengok Indonesia pun mereka membuat benda sama, memberi wang tunai secara langsung. Tapi yang paling menarik pada pendapat saya ialah secara contohnya seperti Singapura lah. Kalau kita tengok Singapura, dia mengambil peluang dari krisis COVID-19 ni, diorang nak cuba secara agresif untuk menghidupkan sektor teknologi ataupun gig. Diorang
secara amnya mereka tahu yang sektor-sektor ini ialah sektor yang akan menjana ekonomi pada 10 hingga 20 tahun lah. Kalau kita tengok apa yang mereka buat, mereka memberi inisiatif kepada mereka yang mahu bekerja dalam sektor ini dalam bentuk tax deduction ataupun subsidi upah, dan mereka juga memberikan pekerja-pekerja yang hilang pekerjaan seperti reskilling, upskilling. Maknanya kalau kita hilang kerja dan kita mahu belajar skill yang baru seperti coding ataupun yang sama macamnya, mereka memberikan kemudahan tersebut. Seperti yang saya cakap, benda ini tak boleh buat dalam satu muka surat saja. Ia memerlukan pelan jangka masa yang panjang. Pada pendapat saya, kita boleh mengambil iktibar tersebutlah. Seperti saya yang sebut tadi, setiap krisis ada peluang. Bila kita tengok peluang krisis ini, kita kena tanya apa orang-orang muda mahu. Pendapat saya, orang yang muda mahu, diorang mahukan yang pekerjaan yang bagus. So kita tanya apa pekerjaan di Malaysia ni yang kita boleh menjana supaya ada peluang pekerjaan tersebut dalam masa 10 hingga 20 tahun akan datang. Pada pendapat saya, gig ekonomi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan work from home, saya rasa itulah pekerjaan pada masa akan datang. So kita kena tengok apa peluang dan apa yang peluang pekerjaan yang dimahukan di global, bukan saja di Malaysia tapi di global, sebab peluang ada di mana-mana saja. So pada pendapat saya, pelan jangka masa panjang untuk menyelesaikan isu-isu pekerjaan, mereka yang baru hilang pekerjaan, ada peluang. So pada saya itulah pelan jangka masa panjang sangat diperlukan. Baik. Untuk soalan tersebut saya boleh ulaskan bahawa tak cukup PPN pekerjaan untuk buat masa sekarang ni, dan mungkin ada hikmah jugalah bila Allah dah kurangkan kes di Malaysia ni dan kerajaan pun memperkenalkan PKPP, dan di situ kita nampak kerajaan boleh membantu rakyat Malaysia khususnya kepada anak muda supaya ada inisiatif yang lain. Ada satu lagi inisiatif berkenaan untuk survive anak muda ni dalam tempoh jangka masa panjang. Ya. Okey, sebelum saya buka soalan kepada rakan-rakan lah untuk malam ni, untuk orang kata untuk remind semulalah, untuk peringatan kepada semualah. Sebenarnya malam ni merupakan siri pertama program Live Economics anjuran Majlis Perwakilan Pelajar USIM 1920 bersama Tuan Azri, merupakan ahli ekonomi di Sektor Kewangan. Dan insya-Allah pada sisi akan datang, pada siri yang kedua dan seterusnya, lebih ramai lagi panel yang kita akan jemput, dan kita akan insya-Allah kita akan mengupas lagi isu-isu ekonomi khususnya apa yang berlaku di Malaysia dan secara umumnya apa yang berlaku di luar negara. Baik. Tuan Azri, kita terus kepada posisi yang kedua boleh? Boleh. Boleh, insya-Allah. Right. Sekejap saya scroll kat komen dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama. Saya baca. Maaf tuan, saya ingin bertanya daripada saudari Aina Suha. Apa peluang atau manfaat yang boleh diambil oleh golongan mahasiswa? Alright, ini dia nampak lebih khusus lah, dia punya golongan, ada punya targeting dia. So golongan mahasiswa melalui inisiatif BPN dan pencana ini bagi bantu membangunkan ekonomi diri. Dari skop mungkin dari tadi kita sentuh anak muda, golongan bekerja juga kan. So mungkin untuk sesi posisi yang kedua ni dari pandangan Tuan Aziz sendirilah, skop golongan khususnya kepada mahasiswa. Silakan tuan. Okey, pada pendapat saya lah, kita tak perlu menunggu inisiatif dari kerajaan untuk menjana ekonomi seperti apa yang saya sebut tadi, seperti gig ekonomi ataupun yang sama dengannya lah. Sebab peluang tu ada di pasaran global. Harapan saya dari kerajaan ini supaya mereka mendengar apa anak muda yang cuba mahu sampaikan lah. Sebab peluang ini ada di mana-mana saja. Saingan global tu ada, tapi itulah membuatkan kita lebih ada budaya saing. Pada pendapat saya, peluang pekerjaan di Malaysia ni kita tak perlu bersaing sama sendiri, kita boleh bersaing dengan pasaran global. So pada pendapat saya, dalam masa 10 hingga 20 tahun akan datang, struktur pekerjaan tu akan berubah. Maksud saya mungkin akan ramai lagi akan mempunyai kemahiran usahawan ataupun macam saya sebut tadi, coding. So itu peluang kerajaan, itu peluang pekerjaan yang akan ada pada
20 hingga 30 tahun datang. So pendapat saya, kita tidak perlu tunggu inisiatif dari kerajaan kerana peluang itu ada. Tapi pada masa yang sama, saya mengharap kerajaan mendengar apa anak muda yang cuba mahu sampaikan bahawa inilah peluang pekerjaan yang kita patut ambil dan cuba untuk menggalakkan mereka supaya peluang pekerjaan itu ada dan mereka boleh menjanakan ekonomi Malaysia secara komprehensif. So dapat saya simpulkan untuk soalan pertama, pusingan kedua ni lebih kepada maksudnya akses mahasiswa ni lebih besar. Maksudnya bila seseorang tu dia belum terikat dengan mana-mana pekerjaan, belum terikat dengan mana-mana komitmen, dia still lagi ada pilihan. Mungkin buat part time, mungkin dia buat freelance dan sebagainya. So itu bergantung kepada sejauh mana akses yang dia mampu untuk terokai lah. Okey, kita move pula soalan kedua. Melalui WhatsApp, saya baca sikit dekat WhatsApp. Okey. Ini lebih kepada macam mungkin dari perspektif Tuan Aziz ni lah sebagai ahli ekonomi. Mungkin terlibat dengan beberapa kajian, mungkin terlibat dengan beberapa perbincangan secara kritikal berkaitan dengan menjana ekonomi negara ni. So dari sudut pandang Tuan Aziz sendirilah, apakah cadangan Tuan Aziz sendiri kepada kerajaan berkenaan dengan inisiatif plan ekonomi tetapi untuk jangka masa panjang? Macam kita sebut tadi, BPN, penjana mungkin boleh bertahan dalam sekitar 3 bulan, 4 bulan. Dan mungkin boleh bertahan pun tak sampai setahun lah kan. Sebab yalah kita pun tahu masing-masing punya komitmen dan sebagainya. So dari sudut pandang Tuan Aziz ni lah, mungkin ada beberapa idea ataupun pembaharuan untuk kepada kerajaan untuk membina semula ekonomi negara dalam tempoh jangka masa panjang. Silakan Tuan. Okey, bila kita tengok dalam jangka masa yang panjang, seperti awal tadi saya ada sebut, salah satu daripada concern saya ialah pengangguran dari golongan belia. Seperti saya sebut, untuk menyelesaikan masalah pengangguran belia, kita tak boleh selesaikan benda tu dalam satu muka surat kerana itu memerlukan pelan struktur yang dalam jangka masa panjang. Kedua, seperti kita tengok di Malaysia, ketidaksamaan sosial itu pun salah satu masalah yang kita cuba selesaikan, tapi seperti yang sebut, ia memerlukan jangka masa yang panjang kerana itu memerlukan pelan dan cara kerja dari kerajaan supaya kita betul-betul boleh menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, itu pun saya dah sebut tadi, mungkin dalam masa 20-30 tahun akan datang, struktur pekerjaan akan berubah. Mungkin awak dengan saya dah tak bekerja di office dah. Kita mungkin akan bekerja di rumah. So itu pun mungkin itu peluang dan itu juga mungkin menjadi masalah kerana kita tahu tidak semua orang boleh membuat kerja dari rumah. Hanya 30, kalau ikut kajian dari Khazanah Research, antara 15 juta pekerja di Malaysia, hanya 30% saja yang boleh bekerja dari rumah. So kalau kerajaan nak memberi inisiatif pekerjaan di rumah, kita kena fikir lagi 70% tu kenapa mereka tidak boleh bekerja dari rumah. So itu pun memerlukan pelan kerja jangka masa yang panjang. Pendapat saya itulah 3 perkara yang saya rasa kita perlu beri perhatian lah, seperti yang saya sebut, pengangguran golongan belia, ketidaksamaan sosial inequality dan struktur pekerjaan yang akan berubah dalam masa 20-30 tahun yang akan datang. Menarik. Maksudnya 3 perkara ni adalah benda yang sedang berlaku dan kita pun tak pasti sampai bila benda ni akan berlaku kan. So itu adalah kita sebut sebagai cabaran lah kepada kerajaan supaya bersedia bukan sahaja pada waktu sekarang dan juga pada akan datang lah. Okey, soalan boleh Tuan lah soalan seterusnya? Boleh. Okey. Ada di komen sekejap ya. Okey, daripada Abdul Wahid. Okey, saya baca. Sebelum tu daripada Nik Najib berkenaan dengan G ekonomi. Soalannya ringkas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan G ekonomi. Apa pendapat Tuan? Itu je soalannya. Mungkin okay. Saya boleh ringkaskan soalan saudara yang bertanya tu secara general lah, secara umum. G ekonomi ni apa dan apa peluang yang anak muda masa sekarang ni boleh rebut daripada gig ekonomi itu sendiri. Silakan. Okey. Gig ekonomi ni saya rasa ia ada, kita kena tengok dari sudut yang berbeza lah.
pada pendapat saya gig ekonomi ni kemungkinan besar akan menjadi struktur pekerjaan baru dalam masa jangka yang panjang. Kalau kita tengok di pasaran global, ada orang buat freelancer, contohnya dia sedang duduk di India tapi dia buat kerja untuk negara Jerman ataupun di UK. So peluang pekerjaan tu memang ada dan saya rasa itu akan mengubah struktur ekonomi dalam masa 20-30 tahun panjang. Kalau kita tengok dari sudut yang lain, kita tengok di Malaysia, gig ekonomi, bila kita sebut gig ekonomi, kita pendapat yang pertama ada dalam kita Foodpanda, Grab. Kita kena tanya diri kita, ini ke pekerjaan yang kita rasa yang dapat menjamin hidup kita dalam masa 20-30 akan datang. So kita kena, soalan tu subjektif. Dia depends kepada pendapat masing-masing. Pada pendapat saya, dia ada kelebihan dia ada kekurangan dia. Kelebihan dia ada membuatkan kita lebih mahu bersaing dengan pasaran global, tapi kekurangannya kita kena tanya, inikah peluang pekerjaan di Malaysia yang kita mahu? Sebab bila kita di dalam bidang ekonomi, apa yang kita risau ialah value added. Maksud saya benda tu mempunyai dia ada kesan yang positif untuk semua orang. So dia subjektif. Mungkin memang ada baik dia memang ada yang buruknya. So dia sangat subjektif pada pendapat saya. Okey, yang saya faham apa ulasan daripada Tuan Aziz tu mungkin lebih kepada macam, maksudnya benda ni dia mungkin belum dia menjadi orang kata apa, berebutan. Maksudnya masih lagi sejuk. Dan akan datang mungkin akan ada yang jadikan gig ekonomi ni sebagai pendapatan tetap, ataupun macam Tuan sebutlah e-hailing tank, Foodpanda dan Grab dan sebagainya, mungkin akan jadi kerjaan sampingan. Maksudnya benda ni dia bergantung pada situasi lah. Sama ada situasi ekonomi tu dapat berkembang dengan baik, so gig ekonomi tu menjadi kerja yang kedua ataupun part time ataupun sebagai sampingan, dan sebaliknya. Alright. Sebelum saya teruskan soalan yang kita cuba untuk habiskan dalam sekitar lagi 2 soalan, 1 soalan 2 soalan. Boleh. InsyaAllah. So sebelum saya teruskan soalan seterusnya, ada sedikitlah pengumuman kepada rakan-rakan di luar sana. InsyaAllah bagi siri program forum Live Economic Talks ni, ada kontes ataupun ada pertandingan lah kepada rakan-rakan yang terlibat, iaitu sepanjang siri yang akan dianjurkan oleh MBP sendiri, akan kiranya siri-siri yang akan datang ni ada beberapa panel yang kongsikan pendapat masing-masing, dan hadiah, ini hadiah yang sebut hadiah kan, dan hadiah akan diberikan kepada mereka ataupun kepada rakan-rakan yang join live secara bersiri ini melalui review konten. Maksudnya akan ada kontes dan akan ada pertandingan. Maksudnya contohlah let's say ada 3 siri, so daripada 3 siri ni konten apa yang mereka dapat dan mereka perlu review. So kepada anda di luar sana, rakan-rakan yang join pada live pada malam ini, jangan terhenti pada malam ini saja, join lagi insyaAllah pada siri-siri akan datang. Okey, baik, soalan seterusnya Tuan, boleh ya? Boleh. Berkenaan dengan saya scroll balik atas, ada terlepas. Okey, soalan berkaitan dengan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pendapat Tuan, adakah impak dari COVID-19 ini ada beberapa sektor yang akan terus terhenti atau sudah tidak relevan? Kerana mungkin mahasiswa yang sedang belajar dalam bidang tersebut akan hilang peluang kerja dalah bidang yang dipelajari. Mungkin efek lah, mungkin dari segi sektor accountant. Sebab account ni kan dia melibatkan standard dan sebagainya, so mungkin tenaga buruh ataupun tenaga manusia ni tak diperlukan. Mungkin diwujudkan mesin sebab apa? Sebab nak cut cost. Mungkin COVID-19 ni memberi kesan kepada sektor yang tidak relevan akan datang. So, apakah impak? Silakan. Soalan menarik. First time orang tanya. Okey, pada pendapat saya, akan ada sektor yang mungkin akan hilang secara tetaplah. Kalau kita tengok COVID-19 ni, sektor yang paling teruk terjejas, paling jelas pelancongan, dan juga sektor-sektor yang berkaitan dengan pelancongan seperti runcit ataupun F&B. So pada pendapat saya, pelancongan ni sampai kita jumpa vaksin, seperti kalau kita tengok berita-berita di global sekarang, mereka sedang melakukan clinical trial untuk vaksin COVID-19. Tapi kita tak tahu apa bila vaksin tu akan ada. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun akan depan. So pendapat saya, akan pekerjaan yang secara langsung ni terjejas
akibat COVID-19 ni seperti yang saya sebut, pelancongan, peruncitan dan juga F&B, mereka akan terjejas, tapi kita tidak tahu magnitud dan impak dia. Terjejas tu dalam bentuk bagaimana, sama ada dalam bentuk pekerjaan akan hilang ataupun sektor itu tersebut akan hilang buat selama-lamanya. Pendapat saya, dia tak akan hilang, tapi pendapat saya struktur pekerjaan dalam sektor tersebut akan berubah. Saya contohlah, kalau kita tengok peruncitan, kita tengok waktu PKP banyak orang tukar kepada online shopping. Banyak orang pergi ke Lazada, Shopee dan sebagainya lah. So mungkin kalau kita, katakanlah saya ahli bisnes, saya ada kedai, saya ada 10 orang. Tapi waktu PKP saya tahu, oh saya ada peluang jual barang-barang saya online. So saya tak perlu lagi 10 orang. Mungkin kalau nak pun mungkin 2-3 untuk logistik saja. Tapi itu hakikat dia. Struktur pekerjaan akan berubah sehingga vaksin akan dijumpa. Kalau kita tengok F&B juga, kalau kita pergi tengok restoran, katalah ada 40 meja. Disebabkan SOP dari kerajaan, perjalanan sosial mungkin hanya boleh 20 meja saja. So itu pun akan berubah. Mungkin kita perlukan 10 orang di kedai tersebut, mungkin tahun depan kita hanya perlukan 6 orang saja. So pendapat saya, ada sektor akan hilang selama-lamanya, tapi kita tidak tahu sektor yang mana akan hilang, dan ada juga sektor yang akan terjejas secara tetaplah. Maksud saya, struktur pekerjaan akan berubah seperti apa yang sebut tadi. So maksudnya apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya bukanlah disebabkan COVID-19. Maksudnya dari segi sektor-sektor hilang ni bukanlah saja COVID-19, tetapi bila datangnya COVID-19, sektor yang kian dihilangkan tu dia semakin efek teruk lah. So, mungkin sektor kejuruteraan, mungkin sektor perancangan dan sebagainya tu ada beberapa efek yang kita pun tak jangka apa akan berlaku. So itu sebagai kita kata worst case scenario lah, ataupun jangka masa panjang nanti kita pun tak pasti benda tu. Okey, saya kira soalan yang second last. Kedua. Okey, tak apa. Sebab ada soalan di komen IG ni daripada Hakim Yong berkaitan dengan sektor pertanian. Menarik. Sektor pertanian, kampung-kampung kan, pakcik-pakcik keluarga tok wan kita. Okey, sektor pertanian di Malaysia kian dianaktirikan. Soalan, adakah BPN dan penjana turut memberi impak positif bagi sektor? Okey, sektor pertanian. Bagaimana bantuan Perkhidmatan Nasional dan penjana ni dapat membantu mereka? Silakan Tuan. Okey. Seperti apa yang saya sebut awal tadi, sewaktu kerajaan membuat pelan-pelan inisiatif BPN dan penjana ini, mereka hanya ada data dari atas. Maknanya diorang tidak tahu apa yang sedang berlaku di bawah. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku sewaktu PKP dan sektor pertanian ni, mereka terjejas dalam bentuk jualan. Maksud saya, kalau saya ada nak jual beras lah dari Kedah, tapi saya kata nak hantar ke Johor, tak boleh sebab PKP tak bagi kita rentas negeri. Waktu kerajaan menangka BPN dan penjana ni, dia inisiatif mereka hanyalah diberikan secara maksud saya, jika isi rumah itu terjejas, mereka boleh minta sumber kewangan dari dalam bentuk cash transfer ataupun subsidi upah. So maksud saya, waktu mereka melakukan struktur BPN dan penjana ni, diorang tidak tahu apa yang sudah berlaku di bawah. So mereka hanya dapat membuat dari apa yang mereka nampak sahaja. So pendapat saya, sektor pertanian, mereka hanyalah dapat impak baik dari BPN dan penjana ini dalam bentuk subsidi upah ataupun bantuan sara hidup. So dia BPN ni dan penjana untuk semua sektor, dia tidak ada untuk sektor yang spesifik, kerana bila kita tengok COVID-19 ni, dia secara amnya dia memberi impak kepada semua orang. So sewaktu kerajaan melakukan inisiatif tersebut, mereka hanya memberikan dalam bentuk am sahaja. So dapat saya simpulkan, maksudnya cikgu di pekan pun dapat amount yang sama. Ya. Semua dapat yang sama. Kita di kampung Cikiah pertanian dan sebagainya pun dapat yang sama. Selagi mana dia punya level ataupun pendapatan tu
mengikut kelas lah, ada yang B40, ada yang M40 dan Ya. sebagainya. So secara generalnya semua dapat dan tidak adalah khusus dalam sektor yang malam. Okey, soalan yang terakhir lah. Saya kira sebelum untuk posisi yang kedua ni, sebelum kita move kepada posisi yang ketiga, soalan terakhir pun berkaitan dengan gig ekonomi. Menarik sungguh gig ekonomi. Kena buat satu sesi lain pula kan, gig ekonomi. Okey tuan, soalannya adalah adakah perniagaan online seperti Lazada, Shopee termasuk dalam gig ekonomi? Dan bagaimana kerajaan membantu ataupun memberi insentif kepada golongan yang terlibat dalam perniagaan online ni lah. Silakan tuan. Perniagaan online. Okey, kita kena tengok secara dalam apa yang berlaku di seluruh Malaysia lah. Tidak semua orang ada akses untuk internet. Tidak semua orang ada komputer dan tidak semua orang ada telefon bimbit. So, perniagaan online ni memang ada peluang dia. Cuma kita kena tahu apa kekurangan dia. Secara amnya kekurangannya tidak semua ada akses dan alat-alat yang simple macam smartphone ataupun laptop. So, kalau kita tengok penjana, mereka ada memberi inisiatif kepada majikan yang mahu mereka work from home lah. Tapi itu sangat spesifik kepada majikan yang mahu mereka bekerja dari work from home. Bila kita tengok perniagaan online ni, memang ada orang membuat perniagaan online ketika waktu PKP lah. Kalau kita tengok waktu nak dekat raya hari tu, bazar Ramadan tak ada. Tapi mereka guna IG, WhatsApp, FB. So, memang naluri manusia, mereka tahu kalau mereka tak diberikan, mereka tak ada akses dari satu sudut, dia akan pergi ke tempat lain. So bila saya cakap pergi ke tempat lain, dia pergi ke FB, kepada WhatsApp, kepada IG dan sebagainya. So dari situ kita tahu ada peluang di situ. So saya rasa platform itu ada, tapi pada pendapat saya bersama ni kita mahu platform tersebut dan kita kena tanya diri kita apa dalam maksud saya siapa kita mahu target untuk perniagaan online. Dan menurut saya kat Malaysia ni memang ada golongan-golongan belia yang ada semangat keusahawanan. So pendapat saya peluang tu ada dan kita kena cuma macam yang saya boleh cakap, kita kena bagi mereka jadikan perniagaan online itu sebagai finished product. Sebab kita tengok di Malaysia ni kita ada hanya Zalora dan Lazada dan Shopee saja. So tak ada lagi yang kalau boleh saya guna finished product lah maksud saya. Mungkin kalau saya nak tambah sikit poin tuan tu, sebenarnya kira saya simpulkan dulu, sebenarnya platform tu ada, tetapi dia bergantung kepada bagaimana mereka yang terlibat dalam online shopping ni menggunakannya. Maksudnya nak kata takkanlah pakcik-pakcik di kampung menggunakan akses tu kan. Ya, Maksudnya, sebab online, yes, silakan. Sebab bila kita tengok statistik, tak semua orang ada akses tersebut. So kita kena tengok siapa mereka yang tak ada akses tersebut dan bagaimana kita boleh tolong mereka untuk mereka ada akses kepada internet laju, komputer dan sebagainya. Dan poin yang saya nak tambah adalah di peringkat kerajaan ni, saya sempatlah search di internet ni, ada satu entiti kerajaan yang dinamakan Malaysia Digital Economic Corporation, MDEC. MDEC, yes. So MDEC ni dia antara satu entiti khas di bawah agensi kerajaan untuk dia fokus pada golongan belia lah, golongan belia yang mana mereka ni mungkin ada idea dalam keusahawanan, ada idea dalam freelance, mungkin ada idea untuk menjadi trainer dalam MDEC itu sendiri. So dalam MDEC ni pun ada juga peluang kepada mereka, terutamanya khusus dalam bila kita sebut secara atas talian ni lah, secara online. So mungkin rakan-rakan di luar sana boleh kaji tengok, boleh masuk dalam website mdec.my. So adalah dia punya details dan sebagainya. So saya rasa alhamdulillah kita dah selesai untuk pusingan kedua. So saya ucapkan terima kasih juga kepada yang bertanya supaya kita ada two ways communication lah. Sebabnya kita bukan sekadar kita nak memberi ataupun kita nak memberi manfaat dan sebagainya, tapi kita juga nak menerima pandangan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan lah yang komen di IG, yang komen di WhatsApp berkaitan soalan-soalan yang kita cuba kongsikan pada malam ini. Okey tuan, secara yang terakhir untuk pusingan yang ketiga ni, mungkin kata-kata terakhir lah daripada tuan sendiri. Kita dah kupas BPN, Penjana, Bantuan Perkhidmatan Nasional dan Penjana, yang merupakan salah satu inisiatif kerajaan. Dan khusus perbincangan kita malam ini juga melibatkan golongan belia, golongan mahasiswa dan ada juga beberapa golongan yang seperti suri rumah, maksudnya golongan yang pendapatan kecil ni lah.
So secara menyeluruhnya daripada perspektif tuan sebagai ahli ekonomi, bagaimana BPN Penjana ni dapat membantu ekonomi kita? Sila tuan. Okey, secara amnya seperti saya sebutlah, ia hanya dapat memberi impact dalam jangka masa yang pendek sajalah. Saya rasa dari pihak kerajaan sendiri pun mereka sedar bahawa ini hanyalah cukup untuk dalam jangka masa yang pendek, mungkin sehingga sampai September ataupun bulan Oktober, sehingga bajet 2021 yang akan dibentangkan pada bulan November lah. So dari bajet 2021 kita akan tahu apa pelan jangka masa yang panjang untuk tahun depan. Tapi saya ada sebut juga harapan saya supaya untuk berfikir panjang lah. Maksud saya ada lagi masalah-masalah struktur yang kita masih belum dapat selesaikan, seperti yang saya sebut, pengangguran belia, ketidaksamaan sosial dan struktur pekerjaan yang akan berubah dalam masa 20 hingga 30 tahun yang akan datang. So berfikir jauh lah pada pendapat saya lah. Sebab benda ni kita tak dapat selesaikan dalam masa jangka yang pendek kerana ia memerlukan pelan yang sangat komprehensif dan pelan jangka masa yang panjang. Okey, secara overallnya benda ni adalah benda yang jangka masa pendek dan inisiatif kerajaan lah untuk dikembangkan jangka masa panjang. So saya ucapkan terima kasih kepada tuan, kepada rakan-rakan yang lain, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada slot yang akan datang.